Yang kedua, dia nak ceritanya kelebihan Ibnu Abbas tu. Kelebihan Ibnu Abbas tu sendiri. Sebab tu Imam Bukhari dia mari hadis ini juga dibawa di dalam bab manaqib Ibnu Abbas, yang ni kelebihan Ibnu Abbas itu ada juga di sana. Hadis yang sama. Dan di sini hadis tu disebutkan oleh Imam Bukhari terlebih dahulu, menunjukkan kelebihan Ibnu Abbas itu. Yang ketiganya, apa sebab Ibnu Abbas tu jadi lebih? Itu nak cerita. Kita nak sebelum pada ni kan, bab Nabi Musa pergi untuk mendapatkan ilmu. Sebelum pada tu lagi galakkan untuk mendapatkan ilmu dan hikmah. Kita kena ada berasa minat yang tinggi. Sebelum pada tu lagi kita kena faham ilmu ni. Banyak perkara lah yang diperlukan untuk kita mendapat ilmu yang lebih, yang istimewa tu. Banyak perkara yang kita kena buat. Kita kena bersungguh. Jadi adakah bersungguh saja gitu saja kah? Mengaji ni boleh ilmu gitu? Pergi cari orang, pergi keluar negeri, pergi seberang laut, cuba memahami ilmu tu dengan baca buku, dengan faham, dan kita ada minat begitu saja, motivasi gitu saja, ada motivasi, maka kita pun jadi minatlah menuntut ilmu gitu saja kau kita nak dapat ilmu ni. Imam Bukhari nak cerita jangan begitu. Usaha kena ada, kepintaran, kesungguhan, minat yang mendalam kena ada. Tapi di samping tu kena ada juga doa. Itu dia nak sebut. Dia kena ada juga doa. Kita tak boleh putus hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata bergantung kepada fikiran kita. Hak tu saja. Bergantung kepada kebijaksanaan, kecerdasan fikiran kita semata-mata, tak boleh lagu tu. Kalau kita buat gitu, tak ada beza kita ni sebenarnya dengan orang yang tidak Islam, orang kafir. Tak ada beza. Sebab orang kafir pun lagu tu juga. Orang yang tidak mendapat ilmu wahyu, tidak percaya kepada Allah, tidak percaya kepada hari kemudian, tidak percaya kepada Rasul pun lagu tu juga. Artinya dia kena ada satu lagi unsur yang penting untuk mencapai ilmu, untuk mendapat ilmu yang istimewa, iaitu kena ada doa. Doa ni ada dua macam. Satunya hak kita doa sendiri. Hak tu jangan lupa, kena doa sendiri. Yang keduanya, kita mendapatkan doa orang lain. Itu dia. Seperti Ibnu Abbas telah mendapat doa Nabi SAW. Kita kena usaha. Jadi dapat doa tu lagu mana? Satunya kita sendiri. Yang keduanya orang yang lebih daripada kita doa. Kalaulah orang yang mendoakan untuk kita tu Nabi SAW sendiri, yang maksum, yang tidak berdosa lah kita kata, yang maksum, dan penuh dengan ilmu, tentu sekali orang tu kalau dapat doa tu mestilah dia istimewa. Kalau dapat doa orang lain pun orang tu orang istimewa di sisi Allah pun ada kelebihan dah. Apatah lagi kalau dapat doa daripada Nabi SAW. Imam Bukhari nak cerita kelebihan Ibnu Abbas itu ialah kerana dia dapat doa Nabi SAW. Kalau nak kira belajar, tak banyak. Dengan Nabi SAW tu sendiri dia dan tak banyak. Kalau baru ni kita sudah sebut dah, mengikut Imam Ghazali, hak dalam kitab dia Mustasfa. Dalam kitab itu ulama memang akui Imam Ghazali memang hebat dari segi hadis pun. Dari segi hadis pun dia hebat. Mustasfa, kitab usul fiqh dia. Dalam kitab tu dia sebut Ibnu Abbas ni, hak dia terima daripada Nabi SAW hadis, hak dia dengar sendiri, pak je hadis. Pak je. Selama hidup dia. Selama hidup dia. Mengikut dia. Mengikut Ibnul Qayyim lebih lagi daripada tu. Tetapi tidak lebih daripada 20. Paling banyak pun cari-cari tidak lebih daripada 20. Mana tak banyak hak dia terima dengan Nabi SAW tu sendiri. Hak dia banyak terimanya Ibnu Abbas ini, iaitu daripada Sayyidina Umar. Dia ni anak murid khusus, anak murid istimewa Sayyidina Umar. Serupa jugalah Sayyidina Umar tu anak murid istimewa Nabi. Kalau dia tidak ambil daripada Nabi terus pun,
dia ambil melalui Sayyidina Umar tu anak murid istimewa Nabi. Serupa tular lah kita kata, dia dapat juga. Walau bagaimanapun hak istimewanya dia dapat kepada dia doa. Maknanya kadang-kadang orang tu dia mengaji secara langsung tidak banyak mana. Tapi kalau dia dapat keberkatan, ada keberkatan dalam ilmu dia tu, Tuhan nak beri kepada dia, dia boleh banyak. Dia boleh banyak. Hak boleh banyak, Allah SWT boleh bagi ilmu dari sisi dia. Dia boleh buka tu. Belajar tu ambil syarat, ambil nama je. Belajar. Hak sebenarnya Allah SWT bagi tu lebih banyak. Kita boleh jumpa orang hak lagu tu ramai juga. Sebenarnya dalam sejarah Islam ni pun ramai hak lagu tu. Salah seorangnya kalau di zaman sahabat ni Ibnu Abbas. Kalau Ibnu Mas'ud kita kata, dia tu daripada awal lagi Islam. Semasa di Mekah lagi, dan sahabatnya tua. Duduk sekali dengan Nabi tu lama tu. Tapi kalau Ibnu Abbas tidak. Jadi kita kena tahu, Ibnu Abbas ini, dia kalau di kalangan sahabat orang nombor satu bagi Imam Syafi'i. Rujukan di kalangan sahabat nombor satu dalam fiqh Syafi'i ini Ibnu Abbas. Sawatu sekali. Imam Syafi'i ini faqih besar, mujtahid besar. Padahal dia tahu Ibnu Abbas ni secara langsung dia ambil daripada Nabi SAW, tidak sebanyak Ibnu Mas'ud, tidak sebanyak orang-orang lain, tidak sebanyak orang-orang lain. Tapi bapa dia ambil Ibnu Abbas, tentu dia tahu keistimewaan Ibnu Abbas itu. Dia tahu keistimewaan Ibnu Abbas. Itu dari segi punca fiqh Syafi'i. Ibnu Abbas. Kalau Hanafi, dia Ibnu Mas'ud. Itu dari segi rujukan utama lah di kalangan sahabat. Ibnu Abbas rujukan utama bagi Syafi'i. Kerana dia ada kelebihan itulah. Kelebihan itu dia dapat lagu mana? Dia dapat doa Nabi SAW. Artinya kita kena ada doa juga. Jangan kira belajar begitu saja. Jangan kira belajar begitu saja. Dia kena ada juga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala banyaklah. Di antaranya dengan cara doa. Tu jelaslah kita minta. Antaranya lagi sembahyang. Kita kuat sembahyang. Kita sentiasa ada hubungan dengan Allah dari segi kita suka berada dalam suci. Sentiasa suci kita. Yang ni kalau boleh ada air sembahyang sama kau boleh. Suci. Itu malaikat akan sokong kita. Akan kuat. Malaikat akan suka dengan kita. Itu di antara perkara yang menguatkan diri kita. Di antaranya baca Quran. Itu jalan dekat kepada Allah belakang itu. Di antaranya lagi berzikir, ingat kepada Allah. Banyak perkara lah. Mana kita hak tu hak utamanya. Hak orang panggil ibadat khusus. Hak ibadat umum pula, hak luas lagi dalam bentuk-bentuk lain lah. Dan ini kalau kita perhati, sahabat-sahabat banyak lakukan. Dan kalau kita tengok kan pelik, memang pelik. Sekarang ni kan kita tengok orang mengaji agama sekalipun. Tidak kata orang tidak mengaji agama. Orang mengaji agama sekalipun, kenapa berbeza orang ni dengan orang dulu? Padahal kita kata orang dulu ni dalam keadaan serba susah. Susah banyak lah. Kitab ni tak ada cetak, kena salin satu-satu, kena salin makan masa tu. Kita pakai photostat je, mudah tu kan, pakai photostat. Tak ada kaset, semata-mata kena ingat. Tak ingat terlepas lah waktu buku kaset. Kita boleh dengar pula kaset. Sekarang ni banyak lagi kemudahan. CD pula ada dengan video, dengan gambar pula, tengok dah pula. Sampai dulu tak ada semua. Kalau terlepas lah. Tak ada lah. Sekarang ni kalau Tok Guru tu mati boleh lagi dengar dia. Dulu tak ada lah. Macam mana kita nak dengar Imam Syafi'i, mana ada? Tak ada dah suara dia. Tak ada dah. Begitu juga orang-orang lain. Tak ada. Maknanya serba susah. Dari segi perjalanan, pengangkutan pun susah. Nak pergi ke satu-satu tempat, akan datang kita akan jumpa ni. Nak pergi ke satu-satu tempat tu bukan main.
lama. Sekarang ni sebentar. Kau cepat, kau mudah. Kau moden kita ni kau mudah. Dari segi pengangkutan mudah. Orang sampai dulu seperti kita kata Imam Tirmizi kuat baca buta tak boleh baca. Zaman sekarang ni kadang-kadang buta tu orang sampai dulu pun serupa juga. Buta tu selaput. Ni buat selaput tu tak ada apa. Boleh tengok pula. Dari segi kemajuan dalam bidang perubatan, berkenaan dengan mata, dengan apa saja pun maju. Tak boleh orang sampai dulu tak boleh baca tu setengah-setengah hospital dah ni sebab tak ada kemajuan, tak ada spek. Kalau ada spek boleh baca lagi hospital. Tak boleh baca dah kalau nak kira kan. Banyak kan kemudahan tu. Mana daripada sekecil-kecilnya sampai sebesar-besarnya. Lampu lagu ni tak ada. Nak baca ngaji tu orang sampai dulu. Orang tempat kita ni pun pakai karak. Habis tu sibuk cucuh pula. Nak cari tu bukan main, susah. Pelita pun susah dah. Tidak cerah. Gelap duduk, bokok baca dalam pelita. Serba susah. Makan minum susah. Kena masak, kena gapo dulu. Zaman sekarang ni kedai banyak. Orang pergi beli ya. Orang nak ngaji sebenarnya mudah. Tak ada kena masak dah. Zaman sekarang ni, zaman dulu serba payah. Zaman sekarang ni serba mudah. Tapi Allah SWT ni dia Maha mengasihani kan. Kita ni Maha mengetahui. Dia bagi kemudahan sesuai dengan keadaan sekarang ni. Kalau kita tengok nak kira dari segi apa, dari segi ingatan, tak boleh lawan orang dulu dengan lah ni. Tak boleh lawan. Dan nak warna dia ingat hadis ni pakai ingat gitu. Kau ingat molek, kau lebih dia. Tok guru baca gitu. Anak murid pun cantik. Gitulah cara. Dia ambil dari mulut ke mulut. Quran pun lagu tu juga. Hadis pun lagu tu juga. Ilmu-ilmu lain pun lagu tu juga. Dia main ngapa. Sampai dulu. Hafal tu kitab-kitab tu bukan kitab-kitab hadis saja. Kitab nahwu hafal. Orang sampai dulu tidak nanti orang tempat lain, orang tempat kita orang ngaji pondok sampai gitu. Hafal. Saya sendiri pun hafal. Mengaji pondok hafal. Alfiyah 1000 bait nahwu Arab. Hafal. Bukan Quran saja apa hadis dah. Waktu hafal. Mata Zubat. Berapa ratus bait syair Pekoh Syafi'i saja. Hafal. Mata Jauharatul Tauhid. Jauharatul Tauhid. Dalam akidah. Hafal waktu. Banyak hafal. Jurmiyah hafal. Hak kecil-kecil tu pun hafal. Mata Bina, Mata Izi. Hafal depan tu guru. Tu guru dengar kita baca. Orang zaman dulu. Zaman sekarang tak ada. Jadi kalau tanya, nak tanya ni hukum dia, boleh sebutlah. Sebut tu mengikut tu selada. Dia ingat. Misalnya apa kaedah? Ismul ladzi la yansarif. Dalam keadaan jar. Dia boleh baca lalu. Wa jurra bil fathati ma la yansarif. Ma lam yudhaf aw yakub ba'da al-radif. Boleh baca lalu. Boleh sebut lalu. Ada enggak dia? Kaedah gapo? Dia ingat alfiyah tu ingat dalam kepala. Wa jurra bil fathati ma la yansarif. Ma lam yudhaf aw yakub ba'da al-radif. Boleh sebut lalu. Kaedah dalam tu dah. Berapa banyak kaedah dalam tu. Sebab tu sehingga ulama kata kalau ingat hak tu, faham hak tu, alim dah nahwu. Alim nahwu. Bukan biasa-biasa, alim nahwu. Maknanya gitu cara mengaji. Itu dari segi sistem dia. Dari segi nulis pula kita tengok. Lah ni orang sampai dulu nak nulis kan, bolpen ni kena celup. Bolpen celup, kena buat, kena ricih. Batang kayu apa ni, buluh ke apa ke? Buluh peleting kita ada. Macam-macam buat, susah. Dakwah kena buat celup. Kita lah ni bolpen. Allah ni lagilah. Komputer dah pula. Zaman dulu typewriter tu pun Yehuda. Komputer pula senang. Tapi paling tinggi cuba kita royak.
paling tinggi ulama learn ni lah. Ni kira hak ngaji agama juga ni. Hak ngaji agama juga ni.